Apakah yang terlintas di dalam fikiran anda apabila membincangkan keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar? Suatu fenomena yang mungkin kedengaran remeh, tetapi sesungguhnya ia membawa impak yang sangat drastik dalam masyarakat kita. Nama saya Muhammad Khairul Azwan bin Abdul Mus bersama kumpulan 3 ingin membentangkan keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar. Sebelum saya pergi lebih mendalam, adakah kamu tahu apa perbezaan akhlak dan etika? Mungkin kedengaran sama tapi mempunyai maksud berbeza. Akhlak adalah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan daripada asas wahyu atau syara. Etika pula ialah sistem tingkah laku manusia yang bersumber selain daripada wahyu. Tegasnya, yang bersumberkan falsafah. Pada era globalisasi ini, keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar sangat membimbangkan. Keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar bukan sahaja memberikan impak kepada individu tersebut, tetapi juga memberi kesan yang sangat drastik dalam kalangan masyarakat secara keseluruhannya. Keadaan ini boleh dilihat melalui perubahan perilaku dan nilai-nilai masyarakat yang berkait rapat dengan etika dan moral. Apabila pelajar gagal memahami dan mengamalkan nilai-nilai akhlak yang baik, ini membawa kepada penurunan standard akhlak dan etika dalam masyarakat. Oleh itu, kami akan membincangkan faktor, kesan dan langkah dalam menangani keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Basbullah dan nama metrik saya iaitu 2023-1995-97. Saya ingin mengupas isu faktor permasalahan kami. Yang pertama iaitu media massa. Media massa boleh menghadapi beberapa permasalahan sering mempengaruhi kualiti, integriti dan impaknya terhadap masyarakat. Beberapa faktor permasalahan media massa termasuk yang pertama, penyalahgunaan maklumat. Kekurangan kredibiliti atau ketulusan dalam penyampaian maklumat boleh menyebabkan penyebaran maklumat palsu atau tidak tepat, merosakkan persepsi masyarakat terhadap kebenaran. Yang kedua pula adalah sensasionalisme berlebihan. Ketepatan kepada cerita-cerita sensasional dan dramatik bagi mendapatkan perhatian boleh mengabaikan isu-isu penting yang lebih mendalam dan memberi impak besar kepada masyarakat. Faktor seterusnya adalah rakan sebaya. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan seseorang, terutamanya dalam kalangan remaja dan pelajar. Pengaruh ini boleh memberi kesan positif atau negatif terhadap tingkah laku, keputusan dan nilai seseorang. Yang pertama adalah tekanan peer. Rakan sebaya juga boleh mengekalkan norma-norma yang tidak sihat seperti tekanan untuk terlibat dalam perilaku berisiko atau tidak sihat seperti merokok, minum arak atau aktiviti yang melanggar undang-undang. Kedua pula adalah pengaruh kurang baik. Seseorang mungkin terdedah kepada rakan yang kurang beretika atau yang mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai. Ini boleh mengelakkan tingkah laku negatif. Walau bagaimanapun, penting untuk diingatkan bahawa pengaruh rakan sebaya tidak semestinya menentukan pribadi seseorang sepenuhnya. Individu masih mempunyai kawalan terhadap tindakan dan keputusan mereka sendiri. Faktor permasalahan yang terakhir adalah sifat ingin tahu. Permasalahan berkaitan dengan sifat ingin tahu biasanya berkait rapat dengan cara seseorang mengajar atau memuaskan rasa ingin tahu itu. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam konteks keinginan untuk mengetahui sesuatu adalah yang pertama, ketidakpatuhan etika. Kadang-kadang seseorang mungkin cenderung mengabaikan nilai-nilai moral atau etika dalam usaha mereka untuk mendapatkan maklumat. Ini boleh termasuk menyusup atau memperoleh maklumat secara tidak sah seperti menyelidik privasi orang lain tanpa kebenaran. Yang kedua pula adalah obsesi yang berlebihan. Seseorang mungkin menjadi terlalu terikat atau obsesif terhadap keinginan untuk mengetahui sesuatu sehingga ia mengganggu fungsi normal kehidupan mereka. Obsesi ini boleh mengakibatkan tekanan mental, ketegangan dalam hubungan sosial atau menjejaskan kehidupan sehari-harian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Emma Melissa Binti Husni. ID nombor saya 2023739107. Okey, sekarang saya nak terangkan tentang kesan keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar. Keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar dapat memiliki kesan yang serius terhadap masyarakat termasuk mencetuskan pergaduhan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana keruntuhan akhlak pelajar dapat menyumbang kepada konflik dan pergaduhan dalam masyarakat. Yang pertama, kurangnya nilai dan etika. Pelajar yang mengalami keruntuhan akhlak mungkin tidak memahami atau menghargai nilai-nilai moral dan etika.
Kurangnya nilai ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial yang pada gilirannya dapat mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Yang kedua, gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. Pelajar yang terlibat dalam perilaku tidak bermoral seperti buli atau penyalahgunaan dadah dapat merosakkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Ini mungkin mencetuskan kebencian dan konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, ketidakstabilan emosi. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dapat menyebabkan pelajar mengalami ketidakstabilan emosi. Emosi yang tidak terkawal dapat memicu tindakan agresif dan pergaduhan, terutama jika pelajar tidak dapat menangani tekanan atau konflik dengan cara yang positif. Seterusnya, kesan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar dapat menyebabkan masyarakat berpecah belah melalui beberapa cara, merosakkan hubungan sosial dan mencipta ketegangan antara individu dan kumpulan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menyumbang kepada pecah belah masyarakat akibat keruntuhan pelajar. Yang pertama, kurangnya kepercayaan dan kesatuan. Apabila pelajar melibatkan diri dalam perilaku tidak bermoral seperti penipuan atau pengkhianatan, kepercayaan dalam masyarakat mungkin tergugat. Kepercayaan yang rapuh dapat menyebabkan ketidakkesatan dan ketidakharmonian dalam hubungan antarabangsa, baik di peringkat individu maupun kumpulan. Yang kedua, pembentukan kumpulan berpecah. Pelajar yang terlibat dalam keruntuhan akhlak mungkin terlibat dalam kumpulan yang kurang memahami nilai-nilai sosial dan moral. Pemisahan ini boleh menyebabkan pembentukan subkumpulan atau klik yang berpecah daripada masyarakat utama, menyumbang kepada ketidakseimbangan dan perpecahan. Yang ketiga, ketidaksetaraan dan diskriminasi. Pelajar yang menunjukkan perilaku tidak bermoral boleh menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Diskriminasi terhadap individu atau kumpulan tertentu berdasarkan nilai-nilai moral dapat menyebabkan ketegangan sosial yang dapat mencetuskan perpecahan dalam masyarakat. Keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar merupakan masalah yang besar kerana pelajar merupakan tonggak utama negara pada masa hadapan. Oleh itu, kita haruslah mencari cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum, saya Muhammad Nabawi akan membincangkan solusi untuk membendung perkara ini dari berlaku. Terdapat beberapa langkah untuk membendung keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar, seperti peranan ibu bapa dalam mendidik pelajar untuk berakhlak mulia dan mempunyai etika yang tinggi. Ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan pelajar. Ibu bapa haruslah berperanan dalam mendidik anak-anak mereka untuk berakhlak mulia dan menjadi contoh tauladan yang baik kepada mereka. Hal ini kerana Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu adalah keadaan fitrah. Kedua ibu bapalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, peranan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dalam menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kalangan pelajar merupakan satu langkah yang baik. Hal ini kerana majoriti pengguna media sosial adalah dalam kalangan pelajar. Oleh itu, media sosial merupakan medium yang sesuai untuk menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kalangan pelajar dengan perbanyakkan konten-konten yang berfaedah. Sebagai contoh, konten-konten motivasi, ceramah atau lakonan pendek oleh influencer yang berpengaruh. Hal ini dapat menarik minat para pelajar untuk menuntut, lalu nilai dapat diterapkan dalam diri mereka melalui media sosial. Saya Nur Faika binti Nordin akan memberikan cadangan penyelesaian isu bagi keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar. Yang pertama ialah menyemai kesedaran moral. Kesedaran moral di kalangan pelajar melibatkan usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan. Langkah-langkah seperti senario moral, memberikan contoh mengenai tindakan baik dan buruk dan mendorong refleksi diri dapat membantu pelajar mengenali keputusan etika yang betul. Penerapan kesedaran moral dalam kurikulum dan aktiviti kurikulum juga dapat memperkukuh pemahaman mereka terhadap implikasi moral dalam kehidupan seharian. Dengan demikian, menyemai kesedaran moral bertujuan untuk membentuk pelajar terhadap nilai-nilai etika, memastikan kesedaran ini berintegrasi dalam perilaku mereka secara konsisten. Cadangan yang kedua ialah menggalakkan pelibatan dalam aktiviti sosial positif. Dengan pelibatan dalam aktiviti positif ini merupakan strategi yang efektif menangani keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar. Melibatkan pelajar dalam aktiviti seperti projek sukarela,
program pembangunan masyarakat atau kegiatan kebajikan tidak hanya memupuk rasa tanggungjawab sosial tetapi juga memperkukuh nilai-nilai positif seperti kerjasama, empati dan keadilan. Aktiviti sosial ini memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara langsung dalam masyarakat, memberikan pengalaman praktikal yang dapat membentuk sikap moral yang baik. Dengan pelibatan dalam aktiviti sosial positif, kita dapat melihat peningkatan dalam sikap kepimpinan solidariti dan penghargaan terhadap kepentingan bersama, mengurangkan kemungkinan terjadinya keruntuhan akhlak dan etika di kalangan pelajar. Cadangan yang ketiga ialah kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam membentuk suasana pembelajaran yang mendukung perkembangan nilai dan etika yang baik di kalangan pelajar. Sekolah dapat berkolaborasi dengan ibu bapa untuk menyelaraskan pendekatan pendidikan moral di dalam dan luar bilik darjah. Masyarakat juga boleh memainkan peranan dengan menyokong program dan pendidikan moral. Program luar sekolah yang melibatkan komuniti dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sebenar. Kerjasama ini mencipta ekosistem pendidikan yang baik, memastikan bahawa nilai dan etika tidak hanya diajar di sekolah, tetapi dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan sebenar. Dengan demikian, melalui kerjasama yang bersepadu dan tercapai pembinaan karakter pelajar yang seimbang dan beretika. Kesimpulannya, keruntuhan akhlak dan etika dalam kalangan pelajar adalah suatu isu serius yang memerlukan tindakan segera. Melibatkan semua pihak berkepentingan dan menerapkan pendekatan holistik, kita dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki akhlak mulia dan etika yang kukuh. Usaha bersama dan perhatian terhadap perkembangan akhlak dan etika pelajar dapat membentuk landasan masyarakat yang adil, bermoral dan mampu mengatasi cabaran kehidupan moden dengan bijak. Oleh itu, langkah-langkah konkret dan kerjasama perlu diambil untuk memastikan kejayaan pembentukan generasi muda yang berkualiti dan beretika dan juga berakhlak mulia.